Info Dental. Hai, Info Dental kita kali ni, kita nak cerita pasal mesin retainer. Mesin retainer ni digunakan untuk membuat retainer dan juga mouthguard. Korang mesti nak tahu kan apa fungsi retainer. Retainer adalah digunakan untuk mengekalkan susunan gigi selepas membuka braces. Selain daripada itu, kita juga mempunyai dua jenis retainer, iaitu A6 dan juga Holy. Retainer hanya digunakan untuk pesakit braces sahaja. Untuk 3 bulan pertama, korang wajib pakai selepas membuka braces. Dan bulan seterusnya, korang boleh dapatkan nasihat daripada doktor. Bye! Assalamualaikum semua, saya Dr. Hilohanin daripada Klinik Perdigian Syalinda. So hari ini kita akan cakap sikit mengenai mitos versus fakta. Kita rakyat Malaysia banyak sangat mitos yang kita percayalah. Tapi hari ini kita akan borak-borak sikit, bincang-bincang sikit mengenai apa itu mitos dan apa betul fakta sebenarnya. So yang pertama, kita akan bercakap mengenai kita berus gigi yang menggunakan tekanan yang kuat adalah betul. Salah. Korang tak patut percaya. Kita kena guna macam analogi kita sapu sampah kat rumah. Okey, yang pertama kita kena guna penyapu sampah tu bulu dia yang lembut. Dan yang kedua, kita kena guna tenaga yang lembut aja buat bila kita menyapu sampah. So, barulah sampah tu hilang. So, sama konsepnya bila kita menggosok gigi lah. Kita kena guna berus gigi tu, bulu dia kena dah lembut. And then kena guna tekanan yang lembut saja supaya yang pertama kita tak rosakkan gigi dan yang kedua kita tak menyakitkan gusi. Okey? Okey, selalu kita first kali bila orang tu ada masalah gigi yang traumatik, bila dia gigit gigi dia bawah dengan atas tu menyebabkan gusi kita turun, menyebabkan gigi goyang. Itu adalah tahap utama yang perlu pakai braces lah. Okey. Kalau itu adalah nombor-nombor dia kan. Tapi kalau tahap yang menyebabkan traumatik, itu jadi kes yang utama lah untuk dirawat. Even walaupun gigi berlapis teruk pun, tapi tak ada masalah dari segi kata apa, kita traumatik, tak ada masalah gigi goyang, dia belum tahap nombor 1. Itu dah jatuh mungkin nombor 4. Tapi bila menyebabkan traumatik, dia jatuh nombor 1. Itu dia. Itu kalau betul-betul belajar bahagian ortodontik tu, dia akan tahu mana kes yang severe, mana kes yang urgent, macam tu. So doktor akan bezakan lah macam dia punya keperluan pada pesakit tersebut lah. Okey, ramai yang datang nak buat braces memang sebab ada masalah lah. Memang ada masalah gigi jarang, memang masalah gigi berlapis, susah nak gigit kan. Yang tu memang selalunya pesakit akan datang dan dia nak buatkan nak buat rawatan, nak braces lah. Info Dental. Hai korang nampak tak dekat sebelah saya ni apa? Inilah mesin distilled water, yang mana distilled water ini dia menggunakan elektrik dan mengeluarkan wap. Korang mesti nak tahu kan kegunaan air distilled water dalam pergigian untuk apa kan? Okey, jom saya bawa. Ini adalah mesin autoclave. Okey, air distilled water ni perlu dimasukkan ke dalam autoclave. Ia adalah untuk memasak instrumen yang digunakan oleh doktor selepas melakukan rawatan. So korang tak perlulah risau yang instrumen ni kotor ke apa ke, so dijamin bersih. Bye.
sampai info dental kita kali ni. Kita nak cerita pasal mesin retainer. Mesin retainer ni digunakan untuk membuat retainer dan juga mouthguard. Korang mesti nak tahu kan apa fungsi retainer. Retainer adalah digunakan untuk mengekalkan susunan gigi selepas membuka braces. Selain daripada itu, kita juga mempunyai dua jenis retainer, iaitu A6 dan juga Holy. Retainer hanya digunakan untuk pesakit braces sahaja. Untuk 3 bulan pertama, korang wajib pakai selepas membuka braces. Dan bulan seterusnya, korang boleh dapatkan nasihat daripada doktor. Bye! Assalamualaikum semua, saya Dr. Hilwahanin daripada Klinik Pergigian Syalinda. So hari ini kita akan cakap sikit mengenai mitos versus fakta. Kita rakyat Malaysia banyak sangat mitos yang kita percayalah. Tapi hari ini kita akan borak-borak sikit, bincang-bincang sikit mengenai apa itu mitos dan apa betul fakta sebenarnya. So yang pertama, kita akan bercakap mengenai kita berus gigi yang menggunakan tekanan yang kuat adalah betul. Salah. Korang tak patut percaya. Kita kena guna macam analogi kita sapu sampah kat rumah. Okey, yang pertama kita kena guna penyapu sampah tu bulu dia yang lembut. Dan yang kedua, kita kena guna tenaga yang lembut aja buat bila kita menyapu sampah. So, barulah sampah tu hilang. So, sama konsepnya bila kita menggosok gigi lah. Kita kena guna berus gigi tu, bulu dia kena dah lembut. And then kena guna tekanan yang lembut saja supaya yang pertama, kita tak rosakkan gigi. Dan yang kedua, kita tak menyakitkan gusi. Okey? Okey, selalu kita first kali bila orang tu ada masalah gigi yang traumatik, bila dia gigit gigi dia bawah dengan atas tu menyebabkan gusi kita turun, menyebabkan gigi goyang. Itu adalah tahap utama yang perlu pakai braces lah. Okey. Kalau itu adalah nombor-nombor dia kan. Tapi kalau tahap yang menyebabkan traumatik, itu jadi kes yang utama lah untuk dirawat. Even walaupun gigi berlapis teruk pun, tapi tak ada masalah dari segi kita traumatik, tak ada masalah gigi goyang, dia belum tahap nombor 1. Itu dah jatuh mungkin nombor 4. Tapi bila menyebabkan traumatik, dia jatuh nombor 1. Itu dia. Itu kalau betul-betul belajar bahagian ortodontik tu, dia akan tahu mana kes yang severe, mana kes yang urgent, macam tu. So doktor akan bezakan lah macam dia punya keperluan pada pesakit tersebut lah. Okey, ramai yang datang nak buat braces memang sebab ada masalah lah. Memang ada masalah gigi jarang, memang masalah gigi berlapis, susah nak gigit kan. Yang tu memang selalunya pesakit akan datang dan dia nak buatkan nak buat rawatan, nak braces lah. Info Dental. Hai korang nampak tak dekat sebelah saya ni apa? Inilah mesin distillwater, yang mana distillwater ini dia menggunakan elektrik dan mengeluarkan wap. Korang mesti nak tahu kan kegunaan air distillwater dalam pergigian untuk apa kan? Okey, jom saya bawa. Ini adalah mesin autoclave. Okey, air distillwater ni perlu dimasukkan ke dalam autoclave. Ia adalah untuk memasak instrumen yang digunakan oleh doktor selepas melakukan rawatan. So, korang tak perlulah risau yang instrumen ni kotor ke apa ke, so dijamin bersih. Bye.
saya Ifa. Kembali lagi kita dalam rancangan Pepetok episod yang ke-15 season 1. Okay, so korang semua yang tengah scroll tu jangan scroll aja sangat. Berhenti. Tengok Ifa punya Pepetok. Tengok klinik Pian Syalinda punya Pepetok. So mana tahu Pepetok kita kali ni adalah sangat memberi banyak informasi. Okay, so korang pun dapat ilmu pengetahuan, korang pun akan dapat ilmu tentang gigi. Okay, korang boleh share. Okay, siapa-siapa yang dah join kita punya Pepetok sebelum ni, and then dia tahulah banyak yang kita dah kongsikan dalam Pepetok setiap episod pada setiap 2 minggu. Okay, so korang, untuk pengetahuan korang, kita Klinik Pian Syalinda mempunyai 4 cawangan, iaitu Klinik Pian Syalinda Bukit Baru, Klinik Pian Syalinda MITC, Klinik Pian Syalinda Alor Gajah dan juga Klinik Pian Syalinda Bukit Beruar. So korang yang mana-mana yang nak buat rawatan boleh roja Ifa. Okay, nampak tak ada nombor telefon kat bawah ni, korang boleh WhatsApp cawangan MITC, Alor Gajah. Okay, so topik Pepetok kita hari ni adalah topik yang sangat menarik, iaitu whitening versus veneer. So whitening. So ramai yang sekarang ni ramai yang berlumba-lumba orang kata. Tak kira lah artis ke, Insta famous ke. So kadang-kadang kita orang biasa pun kita rasa tak puas hati bila tengok gigi orang lain putih, betul tak? So topik kita sangat menarik hari ni. Sebenarnya whitening tu dan veneer ni sama ke? Tapi yang korang semua tahu, whitening boleh putihkan gigi dan veneer boleh putihkan gigi. So nak tahu lebih lanjut, korang stay kita punya live Pepetok dan tengok iklan dulu. Pepetok. So sekarang korang dah nampak tak tetamu panel kita yang istimewa, iaitu panel kita dari jauh, iaitu Dr. Anissa. Hai Doktor. Assalamualaikum. Hai. Salam. Okay, so kenapa Ifa cakap Dr. Anissa ni daripada jauh? Jauh sangat, memang jauh sangat. Okay, sebab untuk pengetahuan korang semua, Dr. Anissa ni adalah Dr. Anissa adalah dental officer di Klinik Pian Syalinda cawangan Alor Gajah. Tu yang Ifa kata jauh. So orang-orang yang sebab apa Ifa kata jauh, sebab Ifa stay di cawangan Bukit Baru. Sebab Bukit Baru adalah HQ kita. So Dr. Anissa ditugaskan di cawangan Alor Gajah. So doktor pun duduk di Alor Gajah kan? So orang Alor Gajah confirm kenal Dr. Anissa ni. Okay, so sebenarnya untuk pengetahuan korang lagi, Dr. Anissa ni dah berkhidmat dalam industri pergigian ni selama 4 tahun. Betul tak Doktor? Betul. Okay, so Doktor macam mana Doktor boleh berminat dengan industri pergigian ni sebenarnya? Kecil-kecil dululah. Mungkin suka pergi dentist. Okay. Suka gigi okey je lah, tak ada masalah. Tapi suka pergi dentist, lepas tu nak jadi doktor. Tapi tak nak rawat badan. So macam best je jadi doktor gigi. So kita pun belajarlah jadi doktor gigi. Lama Selalunya macam ada orang cerita dia kecil-kecil lain, sekolah rendah lain, sekolah menengah dah lain dah cerita dia. Lala dia kerja lain pula. Tapi doktor daripada kecil-kecil, dia punya
sangat bersemangat. Cita-cita dia sangat tinggi sampai last dapat jadi doktor gigi. Alhamdulillah. Okay, so sebenarnya doktor, sebenarnya kita hari tu kita dah buat sepatutnya kita shoot awal kan Pepetok, tapi doktor Anissa ada tak sihat sikit. So doktor dah sihat tak sekarang? Alhamdulillah, semua sikit lah, tapi getting better, much better. Nampak doktor sanggup datang lah sebab untuk korang, nak rawat korang. Tapi baru-baru ni saya dengar Dr. Anissa ni juga telah dikurniakan cahaya mata. Baby boy ke baby girl doktor? Yang kedua, baby boy. Baby boy. Okey, alhamdulillah. Dah 6 bulan dah. Dah 6 bulan dah. Tak adalah baru sangat kan? Yelah, doktor baru je naik kerja kan? Okay. So, doktor, kita untuk Pepetok episod kita kali ni adalah sangat topik yang sangat menarik kita nak kupas, iaitu whitening versus veneer. So, doktor, sepanjang doktor bekerja dalam industri pergigian ni, doktor pernah tak merawat pesakit-pesakit yang nak buat whitening ataupun veneer ni? Okey, memang biasa kalau orang datang klinik gigi, biasalah dia memang berminat untuk putihkan gigi. So biasanya memang adalah dah pernah buat whitening and veneer. Itulah dah pernah buat dah. So veneer pun adalah? Ada. Veneer ni. Veneer composite lah. Veneernya, okay. So kalau yang ramai sekarang ni orang yang jaga gigi, kebanyakannya orang yang jaga gigi, betul tak? Yang nak buat whitening, yang saya perasan lah. Sebab biasanya orang yang nak buat whitening ni memang gigi dia dah cantik lah. InsyaAllah tak ada masalah, cuma dia dah tersusun semua, cuma nampak kuning. Mungkin sebab rokok, suka minum kopi. Tu salah one of the reason lah sebab dia nak buat whitening. And then kadang-kadang tu patient nak ada event, nak kahwin ke, ada dinner ke, dia berminat lah nak buat whitening ni, nak putihkan gigi tu. Betul. Tapi ada orang gigi dia kuning sebab dia tak buat scaling, betul tak? Dia ada karang-karang gigi dia tu sebenarnya kuning. Itu satu jugalah, gigi tak bersih pun boleh menyebabkan kuning jugalah kalau ada karang gigi tu. Ada juga patient yang dia datang nak buat whitening tau sebenarnya, tapi bila doktor kata okay, sebelum buat whitening kita kena buat scaling terlebih dahulu. Tapi bila doktor dah scaling, tiba-tiba dia tengok gigi dia putih sebenarnya, terus tak jadi buat whitening, betul tak? Ada juga. Nampak? So tu pentingnya kita kena pemeriksaan gigi setiap 6 bulan. Ya, betul. Okay, so doktor, kita teruskan lagi dengan topik kita ni. Boleh tak doktor terangkan apakah rawatan yang dinamakan whitening dan juga veneer ni? Okay, whitening untuk cara-cara putihkan gigi kita ada, biasanya ada 2 cara lah. Satu whitening and lagi satu veneer. Okay, whitening ni adalah satu rawatan gigi di mana kita dekat klinik lah, kita akan sapukan gel. Gel tu alat bahan pemutih gigi lah. Okay. Lepas tu letak lampu, alat tu untuk ni lah activate the bahan gel tu, and dia akan putihkan gigi. Okay. Lagi satu rawatan ialah veneer. Dia berbeza lah sebab veneer ni adalah sarung gigi. Sarung gigi ni dia tujuan dia untuk, dia boleh berubah bentuk gigi, dia boleh tukar warna gigi juga. So nak pilih colour apa, nak pilih colour macam sinki ke macam toilet ke boleh. Macam kalau tandas ni patient boleh pilih lah warna gigi yang dia nak tu macam mana. Okay, kita akan kikis gigi tu sikit, satu lapisan, and then letak satu sarung lah. Okay, kalau gigi dia dah putih and then dia nak warna kuning, boleh doktor? Boleh. Buat veneer boleh. Veneer boleh, gigi dah putih, nak kuningkan gigi boleh. Kita pilih lah warna yang dia nak tu. Ada ke doktor orang nak kuningkan gigi? Tak tahulah ada ke tak kan. Biasanya orang nak putihkan gigi. Itulah, mana tahu ikut trend ke. Kalau nak kuningkan gigi, minumlah kopi ke. Senang je. Okay, yang macam orang kata, maksud doktor, kedua-dua whitening dan juga veneer ni adalah berbeza lah. Tujuan dia mungkin sama untuk putihkan gigi, tapi ada perbezaan lah, banyaklah perbezaan dia.
Nak tahu ke? Perbezaan dia, okey, kejap lagi kita cerita. So macam yang saya pernah dengar ada Dr. Syalinda cakap, sebenarnya gigi tu jadi kuning sebab lapisan enamel dia nipis. Macam tu lah. Macam mana doktor? Cuba boleh doktor terangkan tak? Okey, itu salah satu sebab lah kenapa gigi tu kuning. Okey, salah satu sebab staining macam rokok ke kopi ke dia masuk dalam enamel tu. Tu boleh jadi kuning. Lagi satu ialah sebab gigi kita ada beberapa lapisan. So kalau enamel tu dah terhakis, so lapisan kedua tu nampak lah kan, lapisan kedua tu memang warna kuning sikit lah. Tu boleh jadi juga. So kalau giginya macam mana yang bila buat whitening dia susah nak putih? Yang whitening susah nak putih, kalau contohnya fluorosis ke yang tompok-tompok tu. Yang tu susah lah. Dia nampak tompok-tompok lah, dia tak jadi putih sangat. Lagi satu kalau memang kadang-kadang orang kuning ni sebab stain daripada kecil kan, daripada kecil dah tumbuh gigi tu kuning. Tu mungkin susah jugalah di developmental. Dia dari tumbuh gigi tu dah kuning. Okey. Lagi satu kalau gigi tu dah trauma, dah mati kan. Kalau buat whitening pun kadang dia tak putih juga. Sebab akar dia dah mati kan, yang lepas buat rawatan akar. Ya. Okey. So kalau yang macam apa tadi saya nak cakap, saya pernah lupa. Okey, macam yang fluorosis tadi tu, okey, fluorosis saya tahu fluorosis tu apa. Okey, fluorosis tu macam dulu dia pakai berus gigi dewasa. Maksud tak? Ubat gigi. Okey, ubat gigi dewasa. Masa dia kecil-kecil dia pakai ubat gigi mak ayah dia, ubat gigi dewasa. Lepas tu dah besar gigi dia jadi tumpuk-tumpuk. Mungkin ditermakan ubat gigi tu. Termakan. Sebab fluorosis tu dia terlebih fluoride lah. Ditermakan ubat gigi tu, dia boleh jadi tumpuk-tumpuk lah. Jadi kalau patient ni dia nak buat rawatan whitening memang susah lah nak macam nak gigi asal cantik lah, dia tak cantik sebab dia tumpuk-tumpuk. Kalau kita buat whitening tak sesuai lah. So doktor akan sarankan untuk buat veneer lah kan? Yes, kalau fluorosis lebih pada veneer lah. Ataupun ada lagi satu rawatan tu, saya tak ingat lah. Ada rawatan crown kan? Selain whitening lah. Okay, kalau dia nak buat whitening juga, doktor okey je lah? Biasa saya tak sarankan, tapi kita dah bagi tahu siap-siap lah dekat patient, result dia tak berapa bagus lah, tak cantik. So kalau patient nak juga, kita buat lah. Tapi kita dah bagi tahu siap-siap lah, tak sesuai rawatan whitening. Okay, whitening, veneer. So orang pun dah keliru. Whitening tu apa, veneer tu apa? Okay, boleh tak doktor terangkan perbezaan rawatan whitening dan juga veneer ni? Okay, perbezaan dia actually banyak lah. Okay, first kali dari segi proses dululah. Okay, proses. Okay, kalau whitening, dia satu visit je lah biasanya datang ke klinik. Biasanya kita akan scaling dulu lah apa pun. Whitening ke veneer ke memang kena buat scaling dulu. And then, kalau whitening tu kita akan protect kita punya gusi. Ada satu alat tu kita akan sapu dekat gusi untuk protect gusi tu daripada terkena bahan pemutih tu lah. Okay, lepas tu kita akan letak bahan pemutih tu hydrogen peroxide dekat atas gigi tu. Pembukaan gigi biasa kita buat yang nampak lah, gigi 5 ke 5, atas dan bawah. Lepas tu letak lampu lah untuk putihkan gigi. Biasanya dalam 15 ke 20 minit lah satu cycle. Sekali whitening biasanya dalam 3 cycle lah. Okay, and then kita akan tengoklah warna sebelum dan warna selepas, akan tunjuk kat patient. Okay, kalau veneer pula kita akan biasa veneer ni ada dua jenis. Satu jenis tu biasa satu visit je dah siap dah, yang composite tu. Kita akan biasa kikis lah gigi satu layer 1mm macam tu. Lepas tu kita tampal lah dengan tampalan yang warna yang patient nak. Dan kita akan bentukkan bahan tampalan tu macam yang patient nak lah. Itu veneer. Itu proses dia lah. Itu veneer composite ke atau veneer yang untuk putihkan gigi? Okay, veneer composite, veneer ada dua jenis.
veneer composite and veneer porcelain. Dua-dua boleh putihkan gigi. Okay. Veneer composite kita boleh putihkan gigi, kita kikis juga, tapi porcelain lagi banyaklah kita trim. Okay. Lepas tu kita akan pilih warna yang patient nak lah, lagi putih daripada warna asal untuk tambalan composite, and porcelain pun pilih warna yang patient nak lah. So maksudnya bahan tampalan tu dia ada macam-macam warna lah doktor ke? Doktor bancuh? Kalau composite ni kita ada banyak brand, banyak warna, yang paling putih, yang kuning. So kita boleh pilih. Kita akan pilih warna yang lebih cerah daripada warna asal gigi. Macam tu. So kalau veneer porcelain, dia perlu, dua-dua veneer ni perlu kikis lah dulu? Kalau veneer composite mungkin tak perlu. Kalau veneer porcelain perlu kikis. Okay, kenapa perlu kikis doktor? Sebab kita nak adakan satu layer untuk letaklah gam dia punya, lekat dia punya porcelain veneer tu. Kalau tak ada tempat lah nak lekat kan. Nanti nampak tebal ke apa ke kan. Okay, kalau macam tadi kan doktor cakap whitening dia akan letak lampu biru. So lampu biru tu dia panas ke macam mana doktor? Macam ada orang tu sebelum whitening, sebelum dia buat rawatan whitening dia nak tahulah sebab dia takut kan. Takut benda tu macam ada efek apa-apa ke. Dia tak panas pun lampu biru tu, cuma nak activatekan bahan putih tu je. Dia tak panas lah. Okay, faham. Okay, lampu biru tu dia sama ke dengan lampu yang macam kita pergi kat wad bersalin? Wad bersalin ni? Wad kanak-kanak yang baru lahir tu, dia pakai lampu biru, sama ke doktor? Tak pastilah, rasanya tak. Doktor cakap saya doktor gigi cakap. Saya tak. Rasanya tak sama. Tak sama kan? Okay, so macam apa itu proses dia semua doktor dah beritahu. So masa berapa lama masa yang perlu diambil untuk buat rawatan whitening dan juga veneer ni? Okay, kalau whitening dia lagi sekejap lah, dia satu visit je, dalam masa sejam dah boleh settle. Yang composite pula, tengok composite veneer satu sekali datang klinik dah boleh settle dah, cuma tengok berapa batang gigi lah. Kalau lagi banyak gigi buat, lagi lama lah, dalam 2-3 jam pun boleh. Kalau porcelain veneer tu, dia kena datang dalam 2 kali. 2 kali, okay. First kali rawatan untuk apa? Kalau porcelain veneer tu, lawatan yang pertama tu kita kena kikis gigi satu layer. Lepas tu akan ambil acuan hantar ke lab. Lepas hantar ke lab, second visit dah dapat lah, dah boleh lekat porcelain veneer tu. Okay, sementara tu memang kena guna yang sementara punya lah. Ada yang sementara ya doktor? Sebab kita nak hantar ke lab, takkan nak biarkan gigi tu jarang. Terhakis jarang. So yang sementara tu dah siap time dekat klinik jugalah, tak perlu nak hantar makmal. Waktu first visit tu letak sementara terus lah, macam buat crown jugalah kan, ada temporary crown. Balik dalam masa 2 minggu macam tu dah siap. Baru dapat. So rawatan rawatan masa lah kan. Okay, macam kalau whitening, doktor akan sapu semua gigi ke atau macam mana doktor? Okay, kalau whitening kita tak sapulah semua sebab belakang pun kita tak nampak, tak boleh capai. Lepas tu kita senyum pun tak adalah nampak semua sampai ke belakang, ke gigi belakang kan. So kita biasakan gigi 5 ke 5 yang kita senyum nampak. Mana saya akan suruh patient senyum, mana yang gigi tu nampak, kita akan letaklah bahan pemutih tu. Yang ni lagi satu, kita tak nak bahan pemutih tu terkena pipi lah, sebab boleh putih pipi dia nanti. Apa dia? Nanti pipi dia putih. Pipi pun boleh jadi putih, boleh sakit juga. So kalau macam veneer pula, kalau yang saya dengar-dengar lah, harga dia mahal tau veneer ni berbanding dengan whitening. So boleh ke kalau patient tu dia kata nak buat 2 batang dulu, so next month dia buat lagi 2 batang untuk veneer? Untuk veneer dia buat sikit-sikit dulu. Boleh. Maksudnya cuma kalau composite veneer tu boleh lah. Kalau porcelain veneer tu tak boleh lah kot kan, sebab kita nak kikis, nak ambil acuan,
Takkan nak ambil acuan banyak kali, hantar lab apa semua. Oh. Better buat sekali je lah kalau porcelain veneer ni. So tak boleh datang dulu lah. Kena kalau betul-betul nak buat porcelain kena kumpul duit lah daripada awal. Dah cukup baru datang. Ya. Sebab tadi kan doktor cakap veneer porcelain pun ada yang apa nama tu? Sementara punya kan? So dia pakai sementara punya dulu ke? Maksudnya 2 batang dia pakai yang veneer betul. Yang lain dia pakai sementara dulu. Macam pelik je. Yang veneer sementara tu ataupun veneer sementara Veneer tu tak sementara boleh tu pakai lama-lama. Tak kuat. Oh, patutlah tak boleh. Dia tak bertahan lama. Okay. Dia tak bertahan lama. Okay. Dalam halang kita sebut pasal harga tu, doktor boleh ada perbezaan tak harga rawatan whitening dan juga veneer ni? Actually whitening tu dia lebih murah lah. Kalau orang low budget dia akan go for whitening lah. Kalau veneer ni mahal sikit. Nak beritahu harga sebatang. Kalau porcelain, kalau kat luar sana boleh jadi 1,500 lah sebatang. Kalau composite, tengoklah harga gigi macam mana kan. Harga setiap veneer Tapi kan composite lebih murah lah daripada porcelain. Kalau untuk veneer. Tapi saya rasa kalau untuk putihkan gigi tak sesuai untuk veneer composite, betul tak doktor? Boleh je. Boleh je? Untuk sekata ratakan gigi, sekatakan tone gigi, boleh je guna composite. Saya baru tahu. Boleh. Okay, macam Dr. Anissa cakap tadi, korang pun dah dengar kan harga asal veneer composite satu batang adalah dalam 1,500. Porcelain. Sorry, salah cut. Okay, veneer porcelain satu batang 1,500. So korang kalau jumpa kat luar sana yang satu batang RM50 kan. Tadi Ifa baru jumpa IG yang dia buat rawatan veneer dan juga braces RM50 lah, 100 lah. So macam korang tak macam pelik ke? Doktor sendiri, doktor yang dah kerja di klinik pergian, dah belajar pun cakap harga untuk veneer porcelain pun satu batang 1,500. So 1,500 perbezaan dengan RM50 korang jumpa dekat IG tu semua. Itu kena was-was tau sebenarnya. Itu adalah fake veneer. Korang jangan mudah terpedaya dengan fake veneer sebab tujuan kita buat ni, kita nak bagi tahu korang dia punya rawatan dan juga kelebihan veneer ni, okey. Dan juga harga asal dia. So korang jangan terpedaya dengan iklan-iklan yang murah tu semua. Korang kena kaji betul-betul lah, make sure. Okay, make sure korang buat di klinik-klinik pergian. Janganlah buat dekat spa ke, dekat rumah ke. Itu sangat risau kadang-kadang. Okay. So untuk macam ketahanan kan doktor? Tak payahlah cerita ketahanan, kita cerita pasal putih dulu. Okay. Macam tadi kan doktor kata veneer porcelain lagi mahal daripada whitening. Kalau macam whitening tu low budget, okay. Kalau orang yang nak untuk sementara ke apa kan, bolehlah buat whitening. So boleh tak doktor cerita kenapa harga dia veneer porcelain mahal, whitening murah? Kenapa veneer porcelain lagi mahal? Okey, satu sebab masa dia lah kan. Kalau whitening ni satu visit je. Kalau porcelain ada 2 visit. Okey, lagi satu whitening ni bahan dia lah. Bahan whitening ni tak adalah mahal macam porcelain. Porcelain bahan-bahan untuk kita ambil acuan lagi, untuk kikis gigi tu lagi, untuk hantar ke lab. Lab kena ubah bentuk gigi apa semua. Baru kita nak kena gum dia lagi. So harga kat situ lah, harga berbanding dengan harga dia. Dia punya result pun lagi cantik lah kalau porcelain ni. Dia macam gigi artis tu kan. Yes, betul. So berbeza sangatlah dengan kalau korang pernah dengar fake veneer, fake braces ke, okay? Ataupun whitening saya tak sure lah ada fake ke tak kan. So
memang sangat berbeza lah. Sebab apa? Sebab yang buat pun bukan doktor, betul tak? So doktor, kesian lah doktor gigi kita yang dah belajar. Berapa tahun doktor kalau belajar untuk gigi? 6 tahun. 6 tahun Nampak 6 tahun doktor belajar. Korang boleh pergi buat rawatan dekat orang yang tak belajar apa-apa. Sangat berani So itulah sebabnya kita perlu sebelum kita buat apa-apa kena kaji dulu semua. Okay. Adakah doktor tu doktor yang ada kelulusan ke? Okay. Bukan doktor olok-olok. Okay. So seterusnya ialah ketahanan. So macam mana dengan ketahanan doktor? Adakah whitening ni berapa lama dia boleh tahan? Adakah selama-lamanya? Whitening. Porcelain pula macam mana? Kalau whitening ni biasa tak selama-lamanya sebab tu dia lebih murah lah. Okay. Kalau whitening biasa 6 bulan ke atas lah ikut penjagaan. Kalau lepas whitening tu kalau nak tahan lama kurang-kurang kalau minum kopi, teh, merokok tak boleh untuk bertahan lah. Tapi dia boleh bertahan sehingga 6 bulan. Kalau veneer memang dia bertahan lah sampai 20 tahun pun boleh bertahan kalau jagalah. Cuma kena check lah setiap 6 bulan. Okay, kalau masa whitening tu doktor, dia dah putih kan? Dia dah buat putihkan gigi. And then perlu ke dia beli ubat gigi pemutih? Okay, boleh, tak perlu, kita tak cakap perlu lah. Lepas kita buat whitening dekat klinik, gigi akan putih lah. Lepas tu untuk cerahkan lagi ataupun nak maintain dia tu, bolehlah guna take home kit punya whitening ataupun ubat gigi whitening lah yang doktor gigi sarankan untuk maintainkan gigi yang putih tu bagi dia lama sikit tahan lah. So kalau macam porcelain pula sampai bila-bila lah? Tak ada sampai bila-bila, boleh 20 tahun pun boleh. Sampai bila-bila pun boleh kecuali penjagaan tu sampai betul. 6 bulan kena selalu check lah dekat dentist, dekat doktor gigi. So walaupun kita pakai veneer porcelain tu kan macam ibarat macam kita tampal gigi lain kan doktor? Okay, dia ada beza veneer porcelain dengan composite. Kalau composite biasa 5 tahun lah bertahan. 5 tahun. Kalau porcelain tu yang 20 tahun. Okay, kalau macam veneer porcelain ni yang kita macam saya ada tengok video dia tampal. Sebab dia daripada makmal kan. Sebab tu kita kecilkan gigi. Okay, so boleh ke datang setiap bulan and then macam mana dia nak scaling doktor? Walaupun tu kan macam bukan gigi dia, tu kan benda asing masuk dalam gigi dia. Boleh ke dia buat scaling? Nanti tak tercabut? Maksudnya macam mana nak scaling? Macam mana nak scaling? Sebab scaling kita tak scaling gigi tu sampai keluar lah. Kita just bersihkan kawasan gusi dia, kawasan celah-celah gigi untuk buang karang gigi lah. Tak adalah sampai nak kikis balik porcelain tu. So, and gum dia pun kuat. Gum porcelain ni kuat lah, simen dia tu. So takkan tertanggal lah. Kalau tertanggal pun boleh simen balik. Kalau macam tertanggal tu kalau tertanggal and then kita buat kat klinik lain kan. So kita orang tu dia check up kat klinik lain. Lepas tu tertanggal, boleh ke klinik tu tampalkan? Boleh kalau klinik tu ada bahan untuk tampalkan veneer, boleh. So no wonder lah harga dia mahal sebab boleh tahan sampai berpuluh-puluh tahun. Dia boleh tahan. Kalau dia tertanggal pun dia boleh gam balik lah. Okay, faham. Kalau kena gigi tu kena okey lah, jangan ada lubang, semua kena jagalah. Lagipun dia tampal belah luar je kan doktor, belah dalam still lagi asal kita kan. Belah luar, tapi still kena jagalah, kena floss, kena berus, kena scaling 6 bulan sekali. Penjagaan tu penting lah. So kalau macam video ni kita nak tahap putih macam mana pun tak kisah kan doktor? Macam doktor cakap tadi kan. Kalau porcelain veneer lah, kalau composite pun sama jugalah, kita akan cari warna yang lagi putih lah daripada gigi asal. Kalau macam saya pernah dengar veneer composite, yang veneer composite tu macam yang tadi doktor cakap tu kan, veneer composite tu untuk warna yang tak sekata tu ke, ataupun tanpa gigi patah tu kan. Yang tu saya selalu dengar pasien patah dia punya veneer.
sebab makan makanan keras. Tapi kalau veneer porcelain ni pun sama juga ke ataupun dia memang kuat sangat-sangat? Itulah ketahanan porcelain veneer dengan composite ni beza lah. Kalau composite ni memang kurang kuat. Kalau porcelain ni dia kuat lagi lah daripada composite tu. Kalau dah pakai veneer ni memang kena jagalah cara pemakanan, tak boleh keras-keras dan tulang. And then kalau nak buka botol ke buka sos ke apa kan, yang McD punya tu tak boleh lah guna gigi. Kena pakai gigi orang lain lah. Orang lain ataupun kena hati-hati sikit lah. Kena jaga. Kena pakai gigi orang lain yang tak pakai veneer. Sekali gigi orang tu yang tercabur Doktor. Okay, macam mana dengan hasilnya pula Doktor? Hasil komposit dengan veneer dengan veneer dengan whitening. Okay, kalau whitening, kita akan tanya patient nak putih yang macam mana. Kalau putih sangat-sangat, biasanya memang porcelain lah. Macam putih macam dekat singki tu kan. Biasa yang tu memang porcelain. Kalau dia nak sekadar putih, kita senyum, nampak natural putih, nampak berseri, nampak bersih, biasanya whitening lah. Whitening. Okay, so sepanjang doktor kerja di klinik Pilihan Syalinda ni, doktor baru sahaja buat rawatan whitening lah. Untuk veneer porcelain tu belum ada lagi, tapi veneer composite ada. So tapi kita ada menawarkan tak veneer porcelain di klinik Pilihan Syalinda? Ada saja, kalau patient berminat memang kita boleh je nak buat. Okay. So saya rasa saya nak buat lah doktor. Tapi tunggu saya kaya lah. Satu batang 1,500. Satu batang tau, bukan semua. Yes. Okay, so ni adalah soalan kita. Lepas tu kita berehat sekejap. Okay, soalan saya yang terakhir ialah veneer ni boleh rapatkan gigi tak? Macam ada orang tu gigi dia jarang, boleh rapatkan gigi tak? Boleh veneer boleh. Veneer composite dan porcelain boleh untuk rapatkan gigi. Sebab veneer ni fungsi dia untuk memutihkan ataupun menukar color gigi dan merubah bentuk gigi kita pun boleh. Kalau tak puas hati kan gigi kita pendek ke panjang ke, kecil ke, boleh ubahlah. Kecil ke. So kalau macam gigi dia kalau kecil tak payah nak kikis lagi ke ataupun still lagi kena trim? Kena trim sikit lah untuk porcelain veneer lah. Okay, so kalau korang nak tahu lebih banyak lagi tentang veneer dan juga whitening, kita jumpa selepas iklan ni. Korang tengok dulu iklan ni. Assalamualaikum semua, saya Dr. Hilohanin daripada Klinik Perdirian Syalinda. So hari ini kita akan cakap sikit mengenai mitos versus fakta. Kita rakyat Malaysia banyak sangat mitos yang kita percayalah. Tapi hari ini kita akan borak-borak sikit, bincang-bincang sikit mengenai apa itu mitos dan apa betul fakta sebenarnya. So yang pertama, kita akan bercakap mengenai kita berus gigi yang menggunakan tekanan yang kuat adalah betul. Salah. Korang tak patut percaya. Kita kena guna macam analogi kita sapu sampah kat rumah. Okey, yang pertama kita kena guna penyapu sampah tu bulu dia yang lembut. Dan yang kedua, kita kena guna tenaga yang lembut aja buat bila kita menyapu sampah. So, barulah sampah tu hilang. So, sama konsepnya bila kita menggosok gigi lah. Kita kena guna berus gigi tu, bulu dia kena dah lembut. And then kena guna tekanan yang lembut saja supaya yang pertama kita tak rosakkan gigi dan yang kedua kita tak menyakitkan gusi. Okey? Hai, Assalamualaikum, kita kembali lagi. So korang tengok best tak tengok iklan tadi? Dr. Hilwa. So okay, tapi korang jangan datang klinik cari Dr. Hilwa pula. Okay, so Dr. Hilwa dia sudah berpindah. Okay, so kongsi-kongsi lah live ni sebab kita bukan sahaja borak-borak pasal whitening, tapi kita dalam iklan-iklan kita ada selit-selitkan info-info pergigian yang lain. Okay, so doktor, macam ada orang tu dia pakai braces tapi dia nak buat whitening juga. Macam mana doktor? Boleh ke? Agak susah lah sebenarnya. Tapi kalau nak juga boleh, tapi saya rasa no point. Sebab
nampak braces kan, giginya nampak sikit. Biasa kita tak syorkan lah. Kita advise lah untuk buat whitening semasa pakai braces. Tapi doktor tak akan buka dia punya braces balik mata-mata nak buat whitening kan? Tak. Kalau dia nak buat whitening betul-betul, tunggu dah siap semua lah dia punya braces, dia punya gigi dah okey, dah straight semua, buka braces dulu baru buat whitening lah. Mana boleh suka hati nak buka braces orang. Nanti bayaran lain pula kan? Sebab bracket tu pun dah berapa ni, mahal juga kan doktor. Kalau buka pasang balik tu dah lain charge tu. Senang nak pasang braces tu kan. Biasa kalau nak buat whitening tunggu lepas habis rawatan braces lah. So kalau nak buat whitening pun dah 1 jam lebih. Nak pasang braces buka balik pun dah berjam-jam. Korang nak duduk kat klinik gigi sampai 5 jam ke guys? Betul tak? So nanti parah doktor braces dia. Kesian tak ada rehat langsung. Okay, so memang tak boleh lah. Kalau boleh pun korang tunggu, sabar sikit. Sampailah korang setiap kali korang datang review tu, tanyalah doktor, gigi saya macam mana doktor? Berapa bulan lagi saya nak kena pakai braces? Macam excited sikit tanya doktor. Selalu tanya doktor lah kalau korang betul-betul nak buat whitening ataupun veneer veneer porcelain ke. So tanyalah doktor. Kalau dah boleh doktor kata dah tak lama ni, so korang dah boleh start kumpul duit untuk buat whitening dan juga porcelain ke kan. Whitening dan juga porcelain mana boleh buat dua-dua kan doktor, kena buat salah satu kan. Rugilah kalau buat dua-dua, betul tak? Okay. Boleh je. Jangan nampak sangat. Okay, so kalau macam whitening dan juga ataupun veneer ni, salah satu tu ataupun dua-dua ni ada kesan sampingan tak selepas buat? Kesan sampingan memang ada lah. Okay, kalau whitening, kesan sampingannya dia boleh rasa sensitif. Okay, sebab bahan putih ni dia macam sakit, dia ada ni lah, sensitif sikit. Tapi biasa dia akan beberapa hari je lah. Beberapa hari akan rasa sensitif. So kita akan advise untuk guna ubat gigi sensitif lah. Okay, kalau veneer pun ada juga kesan sampingan kalau tak jaga dengan elok lah. In long term dia boleh patah kalau makan keras-keras, makan batu ke kan. Makan batu lah. Tak ada makanan lain kau nak makan. Dia boleh patah lah veneer ni, walaupun veneer porcelain pun boleh patah kalau makan keras-keras. And then kalau tak jaga, gigi tu boleh ni lah, ada berlubang apa semua kalau tak jaga. So kena jaga penjagaan and kena datang doktor gigi lah untuk check. Setiap 6 bulan. Okay, kalau macam whitening kan, kalau kita minum kopi, kita kena jaga pemakanan kita, betul tak? Kena minum kopi, dia kalau keras sangat dia akan jadi warna asal gigi kita balik ataupun lagi kuning, betul tak? So kalau macam veneer porcelain macam tu juga ke doktor? Kurang lah. Kurang. Veneer porcelain dia tahan, dia akan putih je. Sebab tu dia mahal. Minum kopi ke apa ke dia susah lah nak kuning. So korang yang pening-pening korang mestilah tengok korang nak putihkan gigi. So sekarang kan belum lumba putihkan gigi, tengok artis pakai putihkan gigi semua, mesti korang ingat dia buat whitening. Kebanyakannya artis selalunya diorang lebih memilih kepada veneer porcelain. Porcelain ataupun porcelain. Yes. Lagi satu, kalau kosnya mahal sikit tak apa, janji berbaloi. Sebab kos dia memang macam tu lah, bahan-bahan dia pun macam tu. Kita tak ada tak untung pun, tak ambil untung pun, tapi sebabkan bahan dia yang baik, tu sebab harga dia memang macam tu. Okay, so mahal sikit pun tak apa, janji berbaloi. Kalau macam korang nak buat kahwin macam sekejap-sekejap ni kan, nak kahwin ataupun ada meeting ke, dating ke, first date ke kan, dengan first love, semua first. Okay, bolehlah pakai buat whitening. Sebenarnya saya pun pernah buat whitening. Patutlah putih. Ya ke? Dan saya rasa dah start kuning balik doktor sebab saya tak jaga pantang. Ya. Dia boleh buat lagi. Buat lagi? Tak apalah doktor. Saya nak kumpul duit lah buat porcelain lah, macam menarik lah porcelain doktor.
Dah cantik lah gigi Fa. Nanti setiap 6 bulan nak kena buat, nak buat banyak juga duit nak keluar tu doktor. Okay, so itu saja. Okay, kita punya itu soalan kita yang terakhir sebab kita nak kita dah sampai ke penghujung Purple Talk. Okay, so korang yang dah tonton Purple Talk episode kali ni, terima kasih dah join. Okay, especially Dr. Anissa, terima kasih dah sudi luangkan masa dengan saya dan penonton-penonton kita. Harap dapat memberi banyak banyak info dan juga kesedaran kepada para penonton kita. So korang jangan lupa like, share dan komen. Kalau ada sebarang soalan, boleh tekan link ataupun hubungi cawangan-cawangan yang berhampiran. Okay, so terima kasih doktor dah join live. Okay, kita jumpa. Okay, so kita akan, insyaAllah kalau rezeki kita berjumpa lagi di next episode Purple Talk. So, senyuman menawan anda bermula di Klinik Gigi Sherlinda. Okay, bye. Borak apa tu? So hi, hari ni saya akan sharekan sikit tentang tips-tips untuk kita pergi interview. So benda pertama sekali yang kita kena buat adalah kita mesti kena study kan syarikat yang kita akan interview tu. So benda yang kedua adalah kita kena sediakan pakaian yang formal ataupun pakai pakaian yang formal. Walaupun online, kita still kena pakai pakaian formal lah. So itu menunjukkan yang kita ni serius ataupun memang sungguh-sungguh untuk bekerja di company tu lah. So yang ketiga, pastikan tiada gangguan lah. Yang keempat, bila dia tanya kita, okay, kenalkan diri dulu. Sebab tu adalah soalan pertama mestinya lah. So, bila disuruh kenalkan diri dulu, apa yang kita kena jawab adalah, okay, kita kenalkan diri kita. Tapi mestilah tambah juga dengan pencapaian sebelum ni lah. Dekat tempat kerja kita yang sebelum ni ke, dekat tempat study ke. Sebab kalau kita fresh grad, okay, boleh je cerita. Okay, so soalan yang biasa dia akan tanya adalah, kenapa company tu? Dan kenapa jawatan yang anda pilih tu? Yang kedua adalah, apa yang anda boleh sumbangkan kalau anda diterima bekerja di satu tempat tu? Okay? And then, yang ketiga, kebiasaannya dia akan tanya apa matlamat anda dekat sini. Contoh dalam masa 2 tahun ke, 2 tahun ke, 5 tahun ke, apa matlamat anda? Anda nak jadi sebagai apa ke, naik manager ke? So, biasanya soalan terakhir yang orang interview tu akan tanya adalah, anda ada apa-apa soalan tak? Okay, so bila dia tanya macam tu, kalau boleh kita elakkan untuk tanya dia, berapa gaji dekat sini? Okay, elakkan. Apa yang kita boleh tanya adalah contoh-contohnya apa yang encik expect untuk saya bagi dekat company bila saya diterima nanti, ataupun apa pandangan encik sepanjang kita interview ni tentang diri saya. Okay, so make sure apa pun anda kenalah sentiasa prepare sebelum menjalani sesuatu sesi interview lah. Okay, good luck.